وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang saya hormati dan berhormat Ustaz Nasruddin Muqtawi Ahli Parlimen Temerloh dan juga merangkap ahli jawatan kuasa PAS. Seterusnya Tuan Imam kita ada jawatan kuasa Surau Presiden Presiden dan siap letak dalam Facebook saya Presiden 7 tak marah kena mohon. Seterusnya tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semuanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Jawatan Kuasa Penganjur kerana sudi menjemput saya. Tetapi rasa kerdil juga sebenarnya, kata tumpuh tu jauh sekali. Saya katakan Ustaz Menawan, saya dia rasa tumpuh lah, rasa tak layak lagi dia panggil tumpuh negara ni. Baru sikit sebanyak nak mula berkecimpung dalam dunia untuk bersama-sama dalam membangunkan umat, insya-Allah. Dalam konteks perbincangan hari ini, saya sebenarnya terharu juga bila dimulakan dengan solat hajat tadi yang diminta oleh Tuan Imam kita untuk mendoakan di situ terakhir supaya bukan saja berdoa secara bersama-sama untuk kita memohon pertolongan dari Allah untuk membantu kita dalam merealisasikan hajat kita dalam konteks pelaksanaan hukum jenayah syariah ini, tetapi juga untuk membuka pintu hati pemimpin-pemimpin kita umat Islam terutamanya dalam untuk mereka kita semua bersatu hati dan juga mempunyai nilai-nilai kebersamaan dalam isu yang melibatkan kepentingan Islam. Itu adalah yang sebaiknya. Kerana saya teringat juga dalam satu hadis Nabi SAW, satu peristiwa di mana Nabi SAW diberitakan dalam satu riwayat Tirmizi dan beberapa riwayat-riwayat lain, yang mana Nabi pada satu hari bersembahyang di sebuah masjid yang dinamakan Masjid Ijabah. Masjid Ijabah ni tidak jauh daripada Masjid Nabawi, lebih kurang 300-400 meter daripada Masjid Nabawi. Saya sempatlah pergi waktu tahun lepas untuk menunaikan haji, pelajar Madinah membawa saya ke sana. Dan di situ sebenarnya memang saya dah lama nak pergi sebab saya mengetahui berkenaan hadis ini pada tahun 1998 ini, waktu saya sebagai pimpinan pelajar yang dijemput oleh kerajaan Saudi untuk menunaikan haji pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya teringat bagi Mufti Arab Saudi membacakan satu hadis dalam satu tazkirah yang di hadapan ini adalah pemimpin-pemimpin pertubuhan Islam seluruh dunia pada waktu itu ada kurang 1,500 orang. Yang mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang mana Nabi SAW ketika baginda bersembahyang, ada yang mengatakan satu riwayat 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat, tetapi di sujud yang terakhir seperti mana yang kita sembahyang hajat tadi pun dibacakan satu doa yang mana Nabi menyebut Sa'altu Rabbi thalatha fa'atani ithnatain wa mana'ani wahid. Aku meminta dan berdoa kepada Allah 3 perkara. 2 diterima, 1 tidak diterima oleh Allah SWT. Apa dia? Yang pertama, sa'altuhu alla yuhlika ummati fi sanatil 'ammah fa'ataniha. Aku memohon kepada Allah jangan dibinasakan umatku sebagaimana engkau membinasakan umat-umat terdahulu dengan kerana penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan, maka mereka dihancur binasakan. Yang ini Nabi Muhammad SAW itu menyayangi kita, dia memohon kepada Allah jangan dihancur binasakan umat. Walaupun kita melakukan penyimpangan, dosa, maksiat dan sebagainya. Yang ini diterima oleh Allah. Yang kedua, wasa'altuhu alla yusallit 'alaihim 'aduwwan min siwa anfusihim fa'taniha law ijtama'a 'alaihim man fi aqtarihim. Aku berdoa agar umat Islam ini tidak dikalahkan oleh musuh-musuh selain daripada mereka. Walaupun mereka sudah berhimpun dalam kawasan mereka untuk menghancurkan umat Islam. Yang ini pun diterima oleh Allah. Tetapi apabila Nabi meminta yang ketiga, wasa'altuhu alla yaj'ala ba'suhu bainahum famana'ani atau kama qala. Apabila aku memohon kepada Allah
jangan kau wujudkan di dalam umatku ini satu perasaan, satu penyakit yang menyebabkan mereka ini bergelagak, berantakan sesama sendiri. Penyakit macam-macam, penyakit hasad dengki yang menyebabkan mereka bergelagak, penyakit iri hati, penyakit macam-macam yang menyebabkan mereka berpecah antara satu sama lain. Yang ini Allah tidak makbulkan. Di kalangan ulama-ulama hadis dalam membahaskan hadis ini, mereka mengatakan inilah sebenarnya ujian besar umat Islam. Kalau umat Islam mampu menguruskan perbezaan-perbezaan yang ada di kalangan mereka, nescaya kemenangan yang Allah janjikan dalam Al-Quran itu, yang mana Allah dah sebut, dah memberikan satu kepastian bahawa satu masa nanti kemenangan itu sudah pasti akan diberikan. Tetapi kemenangan itu tidak akan diberikan secara percuma. Dia tidak datang secara berboleh atau turun daripada langit tidak tanpa sebarang usaha. Tetapi salah satu ujian yang akan ditentukan oleh Allah SWT adalah ujian bagaimana umat Islam mampu menguruskan. Jadi berbalik kepada topik yang kita membicarakan, alhamdulillah, saya kira satu fenomena